Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, keutamaan bagi seseorang ketua dan pemimpin seperti dinyatakan di dalam teori kepimpinan adalah bagi mendorong dan memberi inspirasi kepada mereka yang dipimpin untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Seorang ketua itu berbanding dengan seorang pengurus adalah melakukan sesuatu yang betul. Bagi seorang pengurus pula adalah melakukan sesuatu yang diperlukan dengan betul. Pepatah pengurusan Inggeris ada berbunyi, "A manager is one who does things right, whereas a leader is one who does the right things." Dalam konteks melakukan sesuatu yang betul sebagai ketua, Nabi SAW ada menunjukkan cara dan teknik dalam menangani sesuatu krisis yang melibatkan seseorang yang tidak tahu atau jahil. Baginda menunjukkan cara menyantuni kesilapan yang dilakukan oleh orang biasa. Dalam konteks yang biasa, mengendalikan mereka di bawah sediaan seorang ketua atau staf bawahan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan direkodkan di dalam Sahih Muslim tentang seorang Arab yang masuk ke masjid lalu membuang air kecil. Ini sesuatu yang tidak digemari oleh sesiapa pun secara logiknya. Di dalam kisah tersebut digambarkan bagaimana perbuatan lelaki tersebut menerima herdikan para sahabat yang ada. Ini juga adalah suatu yang dijangka. Namun, suri tauladan kepimpinan Nabi digambarkan dengan jelas apabila bukan sahaja Nabi melarang para sahabat memarahi lelaki tersebut, bahkan membiarkan dia menyelesaikan urusannya. Seusai itu, Nabi mengarahkan para sahabat menjirus kesan air kencing itu dan memberitahu kepada lelaki tersebut apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Teguran Nabi itu adalah kepada perbuatan tersebut dan bukannya kepada si pelakunya. Menarik untuk kita membuat inferen terhadap gaya dan teknik yang ditunjukkan oleh Nabi dalam situasi ini. Yang pertama, Nabi mengetahui bahawa lelaki tersebut adalah seorang lelaki biasa dan tidak tahu peraturan dan adab di dalam masjid. The do's and the don'ts ibaratnya. Yang kedua, kesilapan tersebut hanyalah kesilapan kecil dan tidak berbahaya, serta dilakukan pula oleh seorang yang tidak tahu. Bahkan pembaikannya pula, iaitu membersihkan kotoran tersebut, dilakukan oleh orang lain. Yang ketiga, tidak ada leteran panjang terhadap lelaki tersebut atau sebarang ugutan jika ianya berulang. Ini benar-benar menunjukkan kesantunan Nabi dalam menghadapi karenah orang yang dipimpin atau orang bawahan. Sekaligus, sikap sebegini menaikkan likability seorang ketua, bukan sahaja kepada lelaki yang melakukan kesilapan tersebut, bahkan kepada para sahabat yang turut berada di majlis yang sama. Tuan dan puan, menguasai daya dan gaya pengaruh bagi seorang ketua dan pemimpin dikupas dalam banyak kajian dan penulisan. Nabi lebih 1400 tahun yang lalu telah menunjukkan kepada kita bagaimana menghadapi dan mengurus situasi cemas sebegitu dengan tenangnya, bahkan membawa impak yang besar kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.